Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dalam bab yang masih sama. Okay, bab 6, elektrik dan kemagnetan. Okay, sambungan kepada minggu penjanaan penjana elektrik yang ada di Malaysia lah kan. Okey, baik. Apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah mengenai transformer. Apa itu transformer? Kalau kamu tengok gambar aja kat belakang ni, kompresor tak ada dekat tubuh kan? Kompresor tak ni? Yang ni kalau kamu tengok ada di kawasan Bukit Kemboja, Ulu Melaka. Ni benda apa ni? Ni gambar belakang ni lah. Yang belakang pada yang tulisan ni nama dia transformer. Okey, yang kabel-kabel besar ni dia bawa berpuluh ribu kilowatt elektrik. Sedangkan di rumah kita hanya guna 240 watt sahaja. Okey, tak apa. Itu sebagai penerangan. Okey, gambar rajah ni sebagai kamu punya idea awal lah. Okey, apa hasil pembelajaran kita hari ni? Yang pertamanya, kita akan berkomunikasi mengenai transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan transformer menggunakan rumus. Okey, dua hasil pembelajaran kita hari ni. Okey, transformer ada dua. Transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, ni sebagai asas dia. Jadi kalau kamu tengok bekalan AU, apa dia bekalan AU? AU apa? Arus ulang alik. Gegelung primer, gegelung sekunder. Okey, kita tengok dulu. Transformer merupakan alat mengubah volten bagi arus ulang alik. Transformer seringkas terdiri daripada satu teras besi yang berlamina yang dililit oleh dua gegelung dawai bertebat, iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Ini teras besi lembut yang berlamina, maksudnya yang bersalut. Kemudian yang gegelung primer ni pun juga bukanlah besi tau, bukanlah kuprum ori, bukan kuprum sepenuhnya. Maksudnya dalam tu ada kuprum, luar dia adalah bersalut, sama ada bersalut dengan getah atau bersalut dengan plastik. Biasanya getah lah. Okey. So dia ada dua arus ulang alik yang dibekalkan. Okey, itu transformer. Okey, apa itu transformer injak naik? Transformer injak naik, volten primer merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada volten sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Ya, ini gegelung primer dia sikit, gegelung sekunder dia banyak. Bermaksud apa? Voltan tu, atau voltan bekalan elektrik di bahagian primer, maksudnya daripada bekalan sikit, yang di penerima atau pengguna dia besar. Hasil dia besar. Boleh faham macam tu? Okey, maksudnya gegelung primer sikit, gegelung sekunder lebih banyak dia punya gegelung, bilangan gegelung dia. Dan voltan yang dibekalkan sikit, yang hasil dia akan jadi lebih banyak. So volten yang merentasi gegelung sekunder lebih banyak berbanding volten yang merentasi gegelung primer. Itu transformer injak naik. Apabila beza dia pula dengan transformer injak turun. Injak turun, gegelung primer dia banyak. Okey? Gegelung sekunder dia sikit. Maksudnya apa ya? Volten primer VP yang merentasi gegelung primer lebih tinggi daripada gegelung sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Primer ni banyak tinggi dia punya bilangan volten dia. Yang sekunder dia sikit. Okey, kata macam ni. Kalau saya bagi nombor sini 240, sini 1000. Sini 1000, sini 240. Contoh itu nilai contoh dia. Maksudnya nilai yang di primer lebih banyak pada nilai sekunder. Nilai yang primer lebih banyak pada nilai sekunder pada transformer injak naik. Okey, boleh Okey. Bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Ini pada transformer injak turun. Ya, injak turun, gegelung primer dia banyak kan? Gegelung sekunder dia sikit. Senang dia nak ingat. Injak naik, sekunder primer sikit, gegelung sekunder gegelung banyak. Volten primer sikit, volten sekunder banyak, tinggi. Okey. Injak turun, gegelung sekunder banyak, gegelung primer banyak, gegelung sekunder sikit. Volten primer banyak, tinggi, volten sekunder rendah. Boleh tak faham macam tu?
Tenang saja. Dan dia punya simbol dia kalau injak naik kamu tengok sini. Okey, manakala yang gegelung apa? Simbol untuk injak turun macam ni pula. Gegelung dia banyak, prima sekunder dia. Okey, boleh Okay. Fungsi transformer dalam penggunaan alatan elektrik di rumah. Okey, kalau kamu tengok kalau kamu tengok kat luar rumah kamu nampak tiang elektrik kan? Dia bawa arus elektrik. Okey, volten yang ada tu tinggi. Okey, berapa? Boleh cecah sampai 10,000. Ada cecah yang kalau yang tiang lagi besar yang kamu tengok dekat Selat tu kan, yang rentas mai ke Lubuk Cepedak tu kan, kamu tengok yang tiang besar tinggi tu, yang tu bawa 40,000 volt ataupun 10,000 volt. Yang tu lebih besar. Tapi yang sampai ke rumah banyak mana? Yang sampai ke rumah hanyalah 240 volt saja. Rumah kita hanya boleh terima 240 volt sahaja. Semua elektrik di rumah kita sekadar 240 volt sahaja. Okey. Di Malaysia, volten bagi arus ulang-alik yang dibekalkan ke rumah hanyalah 240 volt. Bukan campur semua jadi 240 volt, bukan maksud saya macam ni. Kamu kata, oh takkan semua barang lagi banyak barang rumah orang takkan 240 volt juga. Tak, bukan macam tu. Dia bekalkan 240 volt, tapi arus yang dibekalkan setiap alatan tu dibahagi pula. Arus yang dibahagikan. Volten tu beza, kita kata dia punya bekalan elektrik sama setiap rumah. Yang berbeza dulu guna dalam rumah itu arus alatan tu sendiri. Okay, boleh faham macam tu. Sebab tu kalau kamu tengok dekat main switch kat rumah kamu tu ada satu yang selalu bidah-bidah kan. Yang tu main switch ataupun DCB kita panggil. Yang tu dia yang tu yang duk bahagi berapa volt, berapa arus yang guna. Kalau rumah kamu pakai aircon, arus lagi besar. Tapi campur macam berapa banyak pun rumah kamu guna elektrik kan, tetap sama 240 volt bekalan dia. Lagi banyak arus kamu guna, lagi banyak kamu kena bayar lah. Tapi bekalan dibekalkan hanya 240 volt. Okey, kalau kamu tengok handset. Dalam handset kalau kamu ada charger hak lama pecah kan, kamu akan nampak ada benda macam magnet. Okey, dan tengah-tengah magnet tu dia ada satu benda yang besi yang berlamina. Dia ada gelung dia. Yang tu transformer. Sebab apa dia nak kecilkan volten? Okey, sebab untuk dia terima 240 volt sebab bekalan dia rumah 240 volt kan, dia kena convert ataupun tukar kepada 5 volt sahaja sebab charger biasanya 5 volt atau 12 volt sahaja. Tengoklah handset sekarang yang maju-maju sikit 12 volt sebab tu dia laju charging kan. Dia VOOC lah, dia ada super charging lah, Mi charge lah, turbo charge lah. Okey, tapi yang diterima 240 volt, yang keluar hanya berapa? 5 ataupun 12 volt sahaja. Okey. Ni tengok ni. Ni arus besar. Arus aruhan yang terbentuk dalam transmisi transformer dikenali sebagai arus besar. Ni transmisi Okey. Dan transformer ni dikenali sebagai arus besar. Pembentukan arus besar dalam transformer akan mengurangkan kecekapan kecekapan transformer. Kalau terbentuk ada arus besar yang dalam ni, dia akan mengurangkan kecekapan transformer tu. Okey. Oleh itu transmisi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus besar dan meningkatkan kecekapan transformer. Okey, dia kena guna transmisi berlamina. Okey, barulah cekap transformer tu. Maksudnya kalau kita nak guna 5 volt, ditukar daripada 240 volt pergi 5 volt tu dengan betul. Kalau dia ada arus besar, dia akan kurang. Patutnya kita nak guna 5 volt mungkin masuk 3 volt saja. Charge kita nak guna elektrik tak cukup, macam tak cukup elektrik dia. Okey, itu tak bagus. Transmisi berlamina terdiri daripada lapisan besi lembut, dan lapisan penebat yang disusun secara berselang-seling. Dia ada lapisan lembut, penebat. Tengah-tengah dia ni macam ni lembut, ni transmisi lembut, tengah-tengah ni ada penebat dia. Lembut, penebat, dia ada lapisan-lapisan. Berlapis-lapis lah, berselang-seling. Okey, supaya dapat mengelakkan arus pusat. Okey. Penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Tadi kita dah tengok kegunaan dia. Okay, kalau kamu tengok setiap benda di rumah, kalau kamu tengok Astro, pasal nak charger, kepala charger plug dia sambung, lepas tu dia ada satu kotak hitam yang kecil tu. Yang tu transformer dia dalam tu. Dia convert. Okay. Kipas ni dia ada macam pusing. Kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5 kan. So kalau kamu
pusing tu diam ni kamu pusing dia punya nak ambil berapa bilangan gegelung sekunder dia yang datang daripada rumah 240. Keplak kan. Okey, daripada sini dah dekat dia punya controller dia, kamu boleh cakap 2, 4, 6, 8, 10. Kalau 2, kipas tu 41. Kalau 0 volt, kipas tu type C. 4, 1, 2, 6, 3, 4, 8 volt, 5, 10 volt. Bila 10 volt pusing laju lah. Darah. Okey, itu maksud dia. Apa lagi yang kita guna yang besar? Okey, yang besar yang guna penuh biasanya guna tinggi dia punya volt, macam oven, peti ais, aircon, yang tu dia guna 13 ampere, maksudnya dia guna besar. Okey, dia punya voltan dia tinggi. Okey, berbanding yang guna kecil ni. Macam komposan setrika untuk panas. Dia ada butang kecil paling panas. Paling panas tu lagi tinggi volt dia. Dia ada transformer dalam tu nah. Okey. Rumus penyelesaian. Okey. Untuk rumus penyelesaian, V ni dia primer. VS sekunder. Voltan primer. Voltan input gegelung primer atau voltan primer. VS voltan sekunder. Voltan output gegelung sekunder ataupun voltan sekunder. NP bilangan gegelung primer. NS bilangan lilitan gegelung sekunder. So rumus dia VP per VS sama dengan NP per NS. Itu rumusnya. Okay, tak apa, nanti kamu buat macam kamu nampak lah. Sekarang ni kita nak bagi rumus dulu. So VP, V itu pada voltan primer yang mula masuk. V sekunder yang keluar berapa. Okay, kan ni primer ni sekunder kan. Okay, kata primer 240, sekunder 1000. So 240 bagi 1000 sama dengan N primer. Gegelung primer tadi berapa yang mula-mula? Katakan 10. Gegelung sekunder dia lagi banyak. Kalau anjak naik lagi banyak, katakan 100. So nanti 1000 bahagi 10 sama dengan 100 bagi 100. Okey, nanti kita akan tengok cara buat lah. Okey, nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. Okey, VP ber BS, nisbah dia sama dengan NP per NS. Okey, itu rumus penyelesaian. Okey, cuba satu. Okey, rajah menunjukkan sebuah mentol 40 volt. Ni 40 volt. Okey, disambung kepada bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Okey, tengok bekalan kuasa sama 240 volt. Gegelung primer dia 120. Okey, voltan yang diterima oleh mentol hanya 40 volt saja yang boleh dibekalkan untuk yang akan keluar untuk volt untuk mentol hanya boleh dibagi hanya 40 volt saja. So voltan sekunder dia 40 volt. Primer 240 volt. So NP dia gegelung primer 120 bilangan dia. Okey, 120 saja. Berapa NS ataupun bilangan gegelung sekunder supaya mentol dapat kecerahan yang normal? Okey, rumus balik. VP voltan primer per voltan sekunder bermaksud 240 per 40 sama dengan NP per NS 120 bahagi NS. Okey, so macam mana nak kira dia? Tengok, kita keluarkan dulu data yang ada. Mentol akan menyala sekiranya dibekalkan 40 volt. Bermaksud output ataupun V sekunder dia 40 volt. V primer dia 240 volt. Berapa bilangan gegelung primer? So MP dia 120. Yang ni yang primer 120 kan? So nak kira NS je lah. VP per VS primer voltan primer bahagi voltan sekunder 240 bagi 40 sama dengan NP per NS. Gegelung primer bahagi NS. Kita nak cari NS ni kan. So 240 bahagi 40 sama dengan 120 bahagi NS. Okey, ni matematik. So macam mana nak dapat NS? NS bawa pergi sebelah. So 120 bahagi 240 darab 40. So bilangan gegelung sekunder yang perlu yang perlu ada untuk mendapatkan kecerahan 40 volt tu, kecerahan mentol yang normal dengan voltan 40 volt tu, hanya 20 sahaja bilangan gegelung sekunder dia. Clear?
Okey, tak apa. Kamu kamu tengok balik video nanti berulang-ulang kali kamu akan faham. Nanti saya akan bagi dua tiga latihan dalam Google Form untuk kamu cuba buat. Okey? Nanti bila kamu cuba buat, nanti kamu nampak cara pengiraan ya. Okey, baik. Saya rasa itu saja untuk perbincangan kita hari ini mengenai transformer. Diharapkan kamu boleh faham. Tak faham kamu boleh tanya saya terus ataupun boleh PM saya, untuk kita bincang. Saya rasa tak ada masalah untuk kamu faham transformer injak naik injak turun. Mungkin bermasalah pada bahagian pengiraan. Siapa saya faham benda tu biasalah. Pengiraan ni dia kena study, kena faham. Kalau matematik kamu bagus, untuk pengiraan tak ada masalah sebab dia cuma cara dia bawa sebelah sahaja ataupun ni persamaan sepunya sahaja. Okey, baik. Kita berhenti pada masa ni. Kita jumpa lagi pada kelas minggu depan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.